British di Asia Tenggara selepas Perang Dunia Kedua sehingga tamatnya Perang Dingin. Sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, British merupakan salah sebuah kuasa imperial yang berpengaruh di mana ia mula melebarkan sayap empayarnya ke seluruh dunia sejak di awal abad ke-15 lagi. Boleh dikatakan penaklukan negeri-negeri yang kemudiannya menjadi tanah jajahan British dilakukan tanpa menghadapi sebarang masalah besar. Hasil dari kegiatan penaklukan inilah di akhir Perang Dunia Pertama, wilayah taklukan Empayar British merupakan yang terbesar di mana lebih 20% daripada penduduk dan kawasan di seluruh dunia adalah di bawah pengaruh Empayar British. Walau bagaimanapun, dengan tercetusnya Perang Dunia Kedua dan seterusnya pengisytiharan bermulanya Perang Dingin oleh Stalin dan Winston Churchill pada tahun 1946 telah mengurangi peranan British di peringkat global. Ikuran daripada itu juga, British terpaksa menyerahkan peranan dan tanggungjawabnya sebagai kuasa barat yang berpengaruh kepada Amerika Syarikat. Seterusnya, Indonesia di bawah kawalan British 1945 hingga 1946. Tempoh ini merupakan zaman transisi kuasa dalam sejarah politik Indonesia. Kehadiran British ke Indonesia sebenarnya sangat penting untuk mengelakkan berlakunya pengusungan kuasa sebelum kepulangan Belanda untuk menguasai semula Indonesia. Pihak Barat memutuskan untuk memberikan tanggungjawab sebagai caretaker kepada British bagi mentadbir dan memulihkan undang-undang sivil di Indonesia dalam tempoh pasca perang. Antaranya ialah gandingan dan persefahaman British Belanda yang digelar sebagai Lords of the East memperlihatkan kepentingan peranan British dalam usaha untuk mengekalkan kuasa Belanda di Indonesia selepas perang. Kedua, pengekalan kuasa mereka ke atas Indonesia sangat penting sebagai kunci kepada penguasaan kuasa mereka bagi rantau ini. Ini kerana Indonesia mempunyai segala kelebihan dari segi geostrategik dan demografi serta sumber-sumber ekonomi yang jauh lebih besar berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini. Kedua, dasar British terhadap Brunei dan Federasi Borneo. Timbulnya kerisauan pihak British akan kemungkinan negeri-negeri di Borneo jatuh di bawah pengaruh Indonesia dan seterusnya menjadi penganut ideologi komunis yang menyebabkan salah satu dasar British selepas Perang Dunia Kedua terhadap negeri-negeri jajahannya. Pemikiran dicadangkan oleh pejabat tanah jajahan agar ketiga-tiga negeri Borneo iaitu Brunei, Sarawak dan Sabah menubuhkan federasi mereka, namun ini ditentang oleh Brunei. Dalam erti kata lain, Brunei tidak ingin berkongsi kekayaan dari hasil galiannya dengan Sarawak dan Sabah kerana ini akan merugikan pihak Brunei mereka sendiri. Tetapi, apakah betul British ingin melindungi sepenuhnya sumber negeri Brunei daripada komunisme? Atau ini cuma satu alasan yang digunakannya untuk memastikan kehadiran di Brunei dapat dilanjutkan? Sebenarnya memang tidak dapat dinafikan British mempunyai niat murni untuk melindungi Brunei, tapi pada masa sama British mempunyai agenda ekonominya yang tersendiri. Seterusnya, polisi British di Asia Tenggara dari segi kekangan ekonomi pada tahun 1960 hingga 1970. British menghadapi dilema iaitu berkaitan pengekalan status quo dalam penglibatan ketenteraan di Asia Tenggara. Dilema ini timbul kerana ia melibatkan pengaruh dan kedudukan British sebagai kuasa global. British juga bertanggungjawab menjamin keselamatan tanah jajahannya di Asia Tenggara. Namun perolehan dari segi ekonomi yang diperoleh dari tanah jajahan mereka semakin berkurang sedangkan kos penglibatan semakin meningkat. Pada tahun 1965, kerajaan telah membelanjakan 2,000 juta dan ini dijangka meningkat pada 2,400 juta pada tahun 1970. Bermula tahun 1948, seluruh kawasan Asia Tenggara di bawah penjajahan British telah memperoleh kemerdekaannya. Burma telah memperoleh kemerdekaan pada 4 Januari 1948, Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957, Singapura pada 9 Ogos 1965 dan Brunei pada 1 Januari 1984.
Sebagai kesimpulannya, selama 2 abad, British telah berjaya menubuhkan sebuah empayar seberang laut yang besar dan stabil, dan seperti yang dinyatakan sebelumnya, kekuatan empayar inilah yang menjadi asas serta sumber kepada pengaruh British di peringkat global. Akan tetapi, pengaruh dan kekuasaan British tidak dapat dipertahankan selepas empayar British di seberang laut berpecah dan menghadapi keruntuhan selepas Perang Dunia Kedua sehingga tamatnya Perang Dingin. Jelaslah bahawa zaman selepas Perang Dunia Kedua bukanlah atmosfera yang membanggakan bagi reputasi British di peringkat global. Namun British kemudian mencari alternatif yang boleh membantu British untuk memperbaiki keadaan dan reputasinya sebagai kuasa dunia.